Okey, baik. Hari ini kita akan belajar cara yang baru untuk membuat pemfaktoran ungkapan kuadratik. Biasanya kamu buat kaedah menggunakan kaedah butterfly lah. Ini saya nak ajar menggunakan kaedah express. Okey, kita tak payah buat butterfly dah. Sebab sebenarnya yang butterfly tu jalan kerja dia semua tu tidak dikira. Maka hanya dikira bila yang terakhir kamu dah masukkan ke dalam kurungan macam ni. Okey, maka hanya dikira di sini dua markah. Jalan kerja macam mana kamu buat tu tidak dikira butterfly tu pun. Okey, jadi hari ini saya nak ajar macam mana cara untuk kita buat kaedah express. Jadi nanti kamu untuk pilih sendirilah yang mana kaedah yang kamu rasa lebih mudah. Okey, jadi kat sini apa yang kita kena tengok adalah kita kena bulatkan dulu nombor ni dan juga nombor yang terletak di tengah-tengah ni. Okey, jadi bulatkan nombor 12 dan juga 7B itu. Dan labelkan yang ni sebagai darab, yang ni sebagai tambah. Okey, kemudian kamu fikir, apa dua nombor yang kalau kita darab dapat 12 dan kalau kita tambah dapat 7? Apa nombor yang kita darab dapat 12, yang kita tambah dapat 7? Nombor apa tu? Dua nombor. 4 darab 3. 4 darab 3. 4 darab 3 jadi 12, tapi kalau 4 tambah 3 akan dapat 7. Jadi kita tulis dulu kedua-dua nombor itu, iaitu 4 dengan 3. Okey, ini adalah dua nombor yang telah kita pilih di mana 4 darab 3 dapat 12, 4 tambah 3 dapat 7. Okey, sekarang kita tengok simbol pula. Apa simbol kita kena letak dekat depan 4 dengan 3 ni supaya kalau kita tambah dapat negatif 7, kalau kita darab dapat positif 12. Okey, jadi kita letak kat sini. Okey, yang ni untuk hasil darab, yang ni untuk hasil tambah. Simbol apa kita kena letak pada depan 4 dan 3 supaya hasil darab dia dapat 12 positif, hasil tambah dia dapat negatif. Apa simbol nak letak? Negatif. Okey, kita kena letak simbol negatif depan 4 dan negatif depan 3. Supaya negatif 4 tolak 3, kita akan dapat negatif 7. Betul tak? Okey, negatif 4 tolak 3 dapat negatif 7. Jadi hasil tambahnya kita letak kat sini. Negatif 4 darab negatif 3 dapat 12. Sama tak nilai dia ni? Negatif 7 dengan kat sini, 12 dengan kat sini. Sama tak? Sama. Okey, nilai dia dah sama. Kita kena pastikan nilai kat sini, apa yang kita dapat kat sini adalah sama dengan yang kita dah bulatkan tu tadi. Yang penting, kita kena tentukan simbol yang berada di depan. Lepas kita dah tentukan simbol, maka kita dah boleh letak di dalam kurungan. Okey, kalau kat sini dia letak B, okey, jadi huruf kat depan ni pun kena letak B juga. Jangan letak X. Kalau kamu letak X, maka kamu punya jawapan nanti akan salah. Okey, kalau unknown yang dibagi ni B, letak B. Jangan letak huruf lain. Jadi kita ambil B, tolakkan dengan 4, satu kurungan. Satu lagi, kita letak B, tolakkan dengan 3, satu kurungan lagi. Jadi, siaplah kita punya ungkapan kuadratik. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok contoh yang kedua. B kuasa 2 tambah 4B tambah 3. Jadi, apa yang kita kena buat ialah kita bulatkan yang ni, kita bulatkan yang ni. Okey, yang ni kita labelkan darab, hasil darab. Yang ni kita labelkan sebagai hasil tambah. Apa dua nombor yang kita darab dapat 3, yang kita tambah dapat 4? Nombor apa kita darab dapat 3, tambah dapat 4? 1 dengan 3. 3 dengan 1. 3 dengan 1. Nombor tersebut adalah 1 dan juga 3. Okey, sekarang kita bahagikan kotak dua buah ni. Ni adalah hasil tambah, ni hasil darab. Okey. Kita kena letak simbol apa di depan 1 dengan 3 ni supaya hasil tambah dia dapat positif 4, hasil darab dia dapat 3. Okey, yang ni kena fikir sikit. Okey, simbol apa kita nak letak supaya hasil tambah dapat 4, hasil darab dapat 3. Okey, kedua-duanya kena positif. Positif 1 tambah 3. Okey, positif 1 tambah 3 hasil dia akan jadi 4. Okey, kalau hasil darab pula 1 positif 1 darab positif 3, hasil dia akan jadi positif 3. Nilai dia sama tak kat sini? 4 dengan 4 positif, 3 dengan 3 pun positif juga. Jadi nilai dia, kamu kena pastikan dia punya simbol tu adalah sama. Okey, jadi kita dah siap, maka kita letak dia dalam kurungan. Okey, B tambahkan dengan 1. Okey, yang kedua B tambahkan dengan 3. Okey, selesai. Okey, boleh faham ke? Ada apa masalah nak tanya setakat ni? Tak ada. Okey, Okey. yang ketiga. Okey, B kuasa 2 ditambahkan dengan 6B tambah 8. Okey, kita bulatkan dulu 8 dengan 6. Okey, bagi bulat nampak simbol dia sekali sebab simbol tu penting. Okey, ni labelkan sebagai darab, ni labelkan sebagai tambah. Apa dua nombor hasil darab dia dapat 8, hasil tambah dia dapat 6? 4. 2 darab 4. Okey, 2 darab 4 darab kita dapat 8, 2 tambah 4 kita tambah dapat 6. Jadi kita tulis dulu dua nombor tersebut iaitu 2 dengan 4.
Okey, kita bahagikan kotak kat sini. Ni hasil tambah, ni adalah hasil darab. Okey, apa simbol kita kena letak supaya 2 dengan 4 ni jadi positif 6. Dan apa simbol kita kena letak supaya hasil darab 4 dengan 2 jadi 8. Positif. Yang ni kedua-duanya kena positif. Okey, kedua-duanya kena positif. Positif 2 tambahkan dengan positif 4. Okey, positif 2 tambah 4 hasil dia akan jadi positif 6. Okey, positif 2 darabkan dengan positif 4 akan jadi positif 8. Okey, pastikan yang ni sama dengan yang ni, simbol dia positif. Yang ni pun sama dengan yang ni, simbol dia sama. Okey, bila simbol dia sama maka yang ni kita dah boleh letak dalam kurungan. Maka kita akan dapat B tambah 2 lagi 1, B tambah 4. Okey, boleh? Okey, sekarang kita tengok yang keempat. Okey. Yang ni kita bulatkan dulu. 5. Satu lagi kita bulatkan kejap. Kena bagi nampak simbol sekali. 5. Lagi satu lagi kita bulatkan yang 11 ni. Okey, kita tengok soalan ni dulu. Apa beza soalan ni dengan yang soalan yang sebelum-sebelum ni? Apa beza soalan ni dengan soalan yang sebelum-sebelum ni? Dia 2B. Okey, dia ada nombor 2 kat depan ni. Okey, dia ada nombor 2 kat depan ni. Okey, sebelum kamu start buat yang macam ni, okey, kamu kena pastikan dulu yang ni dia tak ada 2 dekat depan dia. Macam mana nak jadikan dia tak ada 2? Apa yang kamu kena buat kalau ada nombor depan dia? Kamu ambil nombor 2 ni, darabkan dengan nombor yang di belakang. Okey, nombor 2 ni kita ambil, kita darabkan dengan nombor yang berada di belakang. Jadi kita akan dapat persamaan yang baru iaitu B kuasa 2 tambah 11B tambahkan dengan 10. Okey, lagi sekali seulang. Kalau ada nombor dekat depan kuasa 2 ni, nombor tersebut 2 tu darabkan dengan nombor yang di belakang. 2 darab 5 jadi 10. Okey, B ni depan dia dah tak ada 2. Okey, daripada sini barulah kita boleh start macam yang kita buat tadi. Okey, kita bulatkan 10, kita bulatkan 11B. Apa dua nombor hasil darab dia 10, hasil tambah dia dapat 11. Okey, ni adalah hasil darab, ni adalah hasil tambah. Dua nombor, hasil darab dapat 10, hasil tambah dapat 11. Apa nombor dia? Darab 1. 10 darab 1. Okey, 10 darab 1 jadi 10, betul? 10 tambah 1 jadi 11. Jadi nombornya adalah 10 dan juga 1. Jadi kita letak, kita bahagikan dia kepada dua kotak. Ni adalah hasil tambah, ni adalah hasil darab. Okey, simbol apa yang kita kena letakkan sini supaya kalau ditambah dapat 11? Positif. Okey, kedua-duanya kena positif. Positif 10 Positif. tambahkan dengan positif 1. Positif 10 tambah 1, hasil dia akan jadi positif 11B. Okey, dan kalau kita darab pun 10 darab 1 dia akan jadi positif 10. Jadi dah sama dekat sini. Betul? Okey, ni 11B sama dah, positif. 10 pun sama juga kat sini. Okey, positif dengan positif. Jadi yang ni kita letak dia dalam kurungan. Jadi B tambah 10, B tambah 1. Okey, mesti yang pelik, ramai yang pelik. Cikgu tak sama pun dengan jawapan yang kamu buat tadi. Betul tak? Sama tak dengan jawapan yang kamu buat tadi? Tak sama kan? Okey, kenapa tak sama? Tadi mula-mula tadi kita ambil 2 darabkan dengan 5, betul tak? Jadi 10. Jadi untuk yang bila dah kamu dah masukkan sini, maka kita kena bahagi pula dia dengan 2. Okey? Bila kamu dah darabkan dia dengan 2 kat belakang, bila dah masuk dalam kurungan, kita kena bahagi pula dia dengan 2. Yang belakang ni, nombor yang belakang ni, kita kena bahagikan dia dengan 2. Okey, jadi kita bahagikan. 10 bahagi 2 jadi 5. Maka kita akan dapat B tambah 5. Okey, ni adalah untuk kurungan yang pertama. Okey, kurungan yang kedua. B tambah 1/2. 1/2 boleh bahagi tak ni? 1/2 kita boleh bahagi tak? Tak boleh bahagi. Kalau kita bahagi dapat perpuluhan 0.5, betul tak? Okey, jadi bila dia tak boleh bahagi macam ni, 10 bahagi 2 kita boleh bahagi jadi 5. 1 bahagi 2 tak boleh nak bahagi, dia akan dapat perpuluhan. Jadi apa yang kita buat adalah kita ambil 2 ni, kita pindahkan ke sini. 2 ni, kita pindahkan dia ke depan B. Maka dia akan jadi 2B tambah 1. Jadi ini adalah jawapan akhir kamu. Okey, disebabkan untuk soalan 4 ni susah, pening, saya ulang lagi sekali. Okey, tengok betul-betul. Saya ulang lagi sekali, tolong tengok betul-betul. Okey, lagi sekali. Okey, persamaan dia adalah 2B kuasa 2 tambah 11B tambah 5. Depan dia ada nombor 2. Okey, kita tak nak ada nombor dekat depan B kuasa 2 ni. Okey, jadi kita pindahkan 2, kita darabkan dia dengan 5 yang berada di belakang. Jadi kita akan dapat B kuasa 2 tambah 11B tambahkan dengan 10. Okey, kita bulatkan 10, kita bulatkan 11. Okey, jadi ini adalah hasil darab, ini adalah hasil tambah. Dua nombor yang kalau kita darab dapat 10 dan kalau kita tambah dapat 11 adalah nombor 10 dan juga 1.
Okey, 10 tambah 1, positif 10 tambah 1 akan dapat positif 11. Dan positif 10 darabkan dengan positif 1 akan dapat positif 11 juga. Okey, jadi kita kena pastikan kedua-dua simbol ni sama. Okey, sama. Jadi barulah yang ni kita boleh masukkan ke dalam kurungan. Maka kita dapat kurungan dia B tambah 10, B tambah 1. Okey, disebabkan tadi kita dah darab yang belakang ni dengan nombor 2, maka yang ini sekarang ni kita kena bahagikan dia dengan 2. Okey, so kita bahagikan dia dengan 2. Jadi B tambah 10, 10 boleh bagi 2. 10 bagi 2 jadi 5, jadi terus tulis B tambah 5. Tetapi dekat sini B tambah 1/2. 1/2 ni tak boleh bahagi dengan tepat. Maksudnya tak boleh bahagi dengan dapat nombor bulat. 1 bagi 2 dapat 0.5. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena pindahkan 2 ni, letakkan dia depan B, maka dia akan jadi 2B tambah 1. Maka ini adalah jawapan akhir kamu. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Sebelum kita move on ke soalan yang kelima, soalan yang terakhir. Okey, tak ada Okey, tak ada. Jadi kita tengok soalan yang kelima. 3B kuasa 2 tolak 5B tolak 2. 3B kuasa 2 tolak 5B tolak 2. Macam yang soalan 4 tadi, depan dia ada nombor, iaitu nombor 3. Jadi kita ambil 3 ni, darabkan dengan nombor yang berada di belakang. Jadi kita ada persamaan baru, iaitu B kuasa 2 tolakkan dengan 5B tolakkan dengan 6. Okey, sekarang ni. Apa dua nombor? Kita kena bulat dulu. Apakah dua nombor yang kalau kita darab dapat 6 dan kita tambah dapat 5? Darab 2. 2 dengan 3. 2 dengan 3. 2 dengan 3. Okey, 2 dengan 3. Kita letak 2 dengan 3. Okey, sekarang kita bahagikan kotak tersebut. Ni adalah hasil tambah, ni adalah hasil tolak. 2 dengan 3 ni macam mana? Apa simbol yang kita kena letak supaya dia jadi negatif 5? Macam mana nak jadikan dia negatif 5? Dua-dua positif ke? Negatif. Okey, dua-dua ni kena negatif. Supaya negatif 2 tolak 3. Negatif 2 tolak 3 jadi negatif 5. Okey, sekarang kita try pula. Negatif 2 darab negatif 3 jadi berapa? Positif 6. Negatif 2 darab negatif 3 dapat positif 6. Sama tak simbol dia sekarang ni? Tak. Sama tak? Ni Tak. negatif 5. Yang ni positif 6. Sama tak? Tak sama. Maka kita tak bolehlah nak pakai. Okey, yang ni kita tak boleh nak pakai. Jadi apa lagi option kita yang lain? Apa lagi option kita yang lain? Ada tak nombor lain? 6 dengan 1. 6 dengan 1. Okey, kita try. 6 dengan 1. Okey, 6 dengan 1. Ini kita tak tambah, tolak. Okey, 6 dengan 1. 6 darab 1 jadi 6. 6 tolak 1 boleh jadi 5 kan? Boleh kan? Okey, sekarang ni apa simbol yang kita kena letak dekat 6 dengan 1 supaya dia jadi negatif 5? Negatif. Kat mana tu kena negatif? Kita kena cuba-cuba ni kat sini. Dua-dua 6. Okey, negatif 6 tambah 1. Cuba kira negatif 6 tambah 1 jadi berapa? 6. 5. Betul tak? 5. Betul, negatif 6 tambah 1 jadi negatif 5, betul tak? Betul. Betul Okey, jadi ini adalah pilihan yang mungkin betul. Negatif 6 tambah 1 jadi negatif 5. Okey, so kita letak kat sini negatif 5. Negatif 6 darabkan dengan positif 1. Jadi berapa? Negatif 6. Negatif 6 darabkan dengan positif 1, kita dapat negatif 6. So sama tak simbol ini? Ni negatif 5, sini negatif 6. Dah sama kan simbol? Okey, bila dah sama simbol, barulah kita letak dia yang ni di dalam kurungan. Jadi kita akan dapat B ditolakkan dengan 6, lagi 1, B ditambahkan dengan 1. Dah siap belum? Siap lagi? Belum. Kenapa tak siap lagi? Apa yang kita kena buat? Bahagi dengan 3. Ya, kena bahagi dengan 3. Sebab apa kena bahagi 3? Sebab 6 yang di belakang ni tadi kita darabkan dia dengan 3, betul tak? Jadi untuk jawapan akhir yang di dalam kurungan ni kita kena bahagikan dia dengan 3 sama macam yang ini tadi. Jadi kita bahagikan dengan 3. Ni bahagi 3, yang ni pun bahagi 3. Okey. B tolak 6/3. Yang ni boleh bahagi tak ni? 6/3. Boleh. 6 bahagi 3. Boleh. 6 bahagi 3 jadi? 2. Jadi 2. Okey, jadi B tolak 2. 6 bahagi 3 jadi 2 ya. Okey, yang ni pula 1 bahagi 3 boleh bahagi tak? Tak boleh bahagi. Jadi kita pindahkan dia ke depan B. Maka dia akan jadi 3B tambah 1. Maka ini adalah jawapan yang akhir. Okey, boleh faham ke untuk kaedah express ni?
Boleh. Apa nak tanya? Okey. Sekarang ni dengan menggunakan soalan yang sama, saya nak kamu selesaikan soalan ni, soalan yang sama je. Okey, soalan yang sama je, soalan ni. Saya nak kamu selesaikan dengan menggunakan kaedah yang saya suruh ni, yang saya buat ajar tu tadi dan submit di kamu punya Google Classroom. Okey, dekat Google Classroom kamu, ni kat sini Okey, submit di ujian post. Ujian post ni saya tak post lagi. Ni saya nak sign. Okey, kamu gunakan soalan yang sama, kamu buat kaedah yang saya buat ajar dan submit di bahagian ujian post kat sini. Boleh? Dan juga borang soal selidik. Saya ada letakkan borang soal selidik kat sini. Saya ada nak tanya sikit buat kajian tentang apa yang kamu fikir tentang kaedah Express ni. Kalau yang ada printer lagi baguslah, ataupun kamu boleh guna apps ke apa ke untuk tandakan kat sini. Okey, benda-benda ni kalau kamu boleh tandakan dan tolong submit semula di kamu punya Google Classroom dekat 3B. Boleh? Boleh. Okey, Boleh. saja untuk hari ni. Jadi tolong selesaikan yang ujian post ni. Buat soalan yang sama guna kaedah yang saya ajar tadi, submit di sini dan juga yang borang soal sidik. Itu saja yang saya nak minta kamu buat. Boleh? Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa-apa boleh PM saya ya, tanya. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Semua. Cikgu.